Cik, maaf nak bagi tahu ya, tempat sini masih hujan, jadi memang tak boleh ambil apa-apa pesanan. Alah, demo kata apa benda pun boleh dalam TV sekarang ni. Bila komen nak McDonald's, demo tak nak bagi. Nak yang ketul-ketul coklat tu je, yang macam ayam ke daging. Makcik nak sangat yang tu, anak makcik nak sangat ni, tolonglah. Demo kata dalam TV semuanya boleh. Maaf Cik, benda ni kalau hujan memang tak boleh hantar sebab rider, keselamatan rider. Jadi memang tak boleh hantar lah. Demo kata rider tu orang yang hantar makanan tu. Tapi dah kalau hujan memang tak boleh hantar makanan. Ya. Tapi makcik dalam TV, makcik nampak sedap sangat. Kenapa lah tak boleh hantar makanan? Kata ada helmet. Kata ada helmet. Basah kan. Loh, macam mana dah gigit-gigit dah nak yang ketul-ketul tu, ayam ke daging? Cik kata tak boleh buat pengantaran lah. Aduh, dalam TV macam-macam kata boleh. Siap percuma ni, siap percuma itu. Gitulah manusia zaman. Benda condition? Apa Condition. apa bendanya condition? Peraturan kita kalau macam hujan memang rider tak dibenarkan. Lain kali demo tulis kat TV tu kalau hujan tak boleh hantar. Kan macam mana ni? Rupanya nak makan apa ni? Macam ketul-ketul tu, hak dalam tu salad hijau-hijau tu, macam mana nak dapat macam tu? Dalam salad hijau-hijau. Itu tak ada jual salad. Ada. Macam mana ni makcik kat nak McDonald ni? Kalau makcik pergi kat tengah-tengah tu boleh hantar ke tidak? Sama jugalah kita tak boleh hantar. Sebabnya hujan. Ya. Tak apalah, terima kasihlah. Tak apalah, anak makcik memang dia tengok muka makcik lepas ni memang makcik pandang je muka dia. Tak naklah cakap McDonald buat begini kat makcik. Makcik tak boleh lagi ni. McDonald buat gini kat makcik tak boleh. Mak nak McDonald, Mak. Diamlah, McDonald katanya tak boleh. Helmetnya tak ada pun tak boleh hantar. Okeylah, bye. Okey, dia barang pertama, barang yang kita tak apa, kita tak guna. Yang kedua, kita mesti guna barang tu. Yang ketiga, barang tu kalau kita tak guna pun boleh, tapi kalau kita guna, bila ambil manfaat dengan dia. Jadi dia yang pertama sekali, yang kita tak guna pun tak apa. Macam katakan McD, katakan. Baik. Katakan McD ataupun Coca-Cola. Dia ada dua pula. Dia direct sokongan terus kepada Israel. Yang kedua tidak secara langsung. Yang direct sokongan terus ni wajib. Macam Coca-Cola wajib, McD memang wajib, direct. Dia direct beri ke sokongan Israel. Kemudian ada syarikat-syarikat yang dia baik dengan Israel, yang dia daripada chairman dia orang Israel, itu tidak secara langsung. Lepas tu maknanya digalakkan kita boykot. Baik. Kalau benda senjata dia dah boykot. Kita pun kita nak bakar, kita nak bakar senjata. Ataupun macam kata Facebook ni dia ada kait dengan Yahudi. Tapi kita boleh guna dia sebab nampak sekarang ni manfaat Facebook ni banyak dah menyebabkan orang kafir masuk Islam dengan sebab Facebook. Jadi dia alat dakwah yang sangat berkesan. Jadi walaupun antara Israel kita tak apa, kita dah boykot. Jadi sebab itulah sebenarnya dia luas. Tapi kalau macam makan, tak makan lah apa. Benda gitu. Sepatutnya kita tekan benda betul. Tapi saat ni lah bila orang ramai boleh bercakap macam dalam Facebook. Dia orang jahil boleh cakap kau. Akhirnya dia jawab dah tu mau guna Facebook tu, mau guna komputer. Habis dari gerak kita, dari guna komputer. Komputer kan? Sama ada video ataupun apa. Dua-dua mereka pula ke? Jadi minta khabar kepada adik kakak ini. Jawabnya ada dua jenis boykot. Yang pertama boykot yang wajib, semua umat Islam kena taat belaka. Seperti syarikat-syarikat yang secara langsung memberi sumbangan kepada Israel untuk perjuangan orang Israel nampak menghapuskan umat Islam. Boykot tu wajib. Nampak? Semua orang kena serta, siapa yang tidak ambil serta berdosa besar. Faham? Contohnya syarikat-syarikat yang memberi sumbangan kepada tentera Israel untuk membeli peluru dan seumpamanya. Adapun syarikat-syarikat yang bukan beri sumbangan kepada Israel, tetapi mereka tidak berbalah dengan Israel. Seperti syarikat negara-negara putih, dia tak baik dengan Israel tapi tak balah lah. Ni diharuskan pada syarak.
Ada pun yang maknanya menyokong Israel. Nampak? Di dalam makna peperangan dengan orang Islam. Tak? Tetapi tidak memberi sumbangan kepada tentera-tentera Israel, maka hukumnya sebaik-baiknya kita boykot juga. Kata seorang ulama, makruh kita guna barangan ini. Jadi nak tengok dulu syarikat awak ni syarikat mana. Takut kena syarikat awak beri sumbangan secara direct nak kepada tentera Israel, daripada keuntungan syarikat, hak tu wajib berhenti kerja serta-merta. Faham? Ambil masa 5 minit ke 10 minit ke nak bercakap tentang satu isu yang besar, isu boykot, ya. Sebab besok kabarnya ada tawaran 200,000 egg McMuffin percuma daripada McDonald. Perfect timing saya cakap. Nak tahu sensitif tak sensitifnya, peka tak pekanya dalam keadaan seperti ini, mereka menawarkan egg McMuffin percuma 200,000 keping. Besok siapa yang nak ambil tiket ada pada saya. Mula pukul 8 pagi besok di restoran McDonald seluruh Malaysia, seluruh negara. Sementara stok masih ada 200,000 je. Jadi tuan-tuan kena segera. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa McDonald jadi sasaran? Banyak lagi syarikat-syarikat lain yang menyokong Israel. Starbucks, Tesco sedikit sebanyak, ya. Semua ini adalah business establishment yang menyumbang kepada Israel sedikit ataupun banyak. Kenapa kita sasarkan McDonald, Coca-Cola, L'Oreal dan Nestle? Kita sasarkan 4 produk. Tetapi McDonald ni memang menjadi strategic target. Kenapa? Because everybody can eat. Starbucks tak semua pergi. Kita specifically kita sasarkan McDonald ni yang pertama supaya kesedaran itu bertambah. Kalau dia menyedari bahawa McDonald ini adalah sebuah syarikat yang menyokong ekonomi Israel, maka dia akan mengambil inisiatif sendiri untuk mula menyenaraikan mana-mana lagi produk yang menyokong Israel, dan dia beransur-ansur cuba untuk menjauhinya. Sebab itu kita kata kita ada sasaran strategik. Kita bukan main tembak saja. Kita kata boykot semua barangan yang menyokong Israel. Itu tak strategik. Yang pertama, kita nakkan support, kita nakkan the critical mass. Jadi apabila kesedaran ini bercambah, maka dengan sendirinya umat akan mula peka terhadap barangan dan juga perkhidmatan yang mereka lakukan. Apakah syarikat ini menyumbang kepada ekonomi Israel atau tidak? Itu tujuannya. Kemudian ada orang kata, kalau kita nak boykot syarikat Yahudi, maka tak ada benda yang kita boleh beli atau yang boleh kita langgar. Ini suatu salah faham yang serius. Yang kita boykot bukan syarikat Yahudi. Yang kita boykot adalah syarikat yang sokong Israel. Sebab itu kita tidak pernah sasarkan Pizza Hut ke Burger King ke. Burger King tak pernah menjadi sasaran boykot kerana tidak ada bukti Burger King menyokong Israel. Tidak ada bukti. Dan ada satu organisasi, Inmans, yang berpangkalan di UK, sebuah organisasi yang mengadakan R&D, Research and Development, untuk memastikan bahawa sasaran boykot ini adalah genuine, tulen dan tidak menganiaya syarikat-syarikat. Jadi sebelum mereka memutuskan bahawa syarikat ini perlu diboykot, ianya adalah berdasarkan kepada solid facts. Bukannya ada orang kata, ni hari tu aku nampak lah dekat kilang tu ada anjing tidur sebelah telur, kita boykot telur ni. Bukan macam tu. Dia berdasarkan kepada fakta. McDonald ni dia berlaku dekat mana?
Bila dia buat kajian, dia dapati McDonald ini is the biggest contributor to Jewish United Front. Dana Yahudi antarabangsa lebih kuat. Ibu pejabatnya di Chicago. Bila kita tengok Jewish United Front ini sebenarnya adalah sebuah dana macam PNB kita, macam itulah dana ni, yang menyokong Israel dan berkempen untuk memastikan Israel mempunyai suatu gambaran positif di seluruh. Dan mereka telah mengadakan siri-siri lawatan untuk anak-anak Amerika Syarikat untuk pergi ke Israel dan mempelajari sesuatu tentang Israel, tentang budayanya, tentang sejarahnya. Sudah tentu sejarah yang bias yang mengenai kepada pergi United Jewish Fund dan tengok muka depan dia, front page dia adalah sekarang ini kempen untuk derma bagi Israel menghadapi keganasan Gaza. Tuan-tuan boleh tengok. Jadi isunya bukan sebab McDonald Yahudi. Isunya McDonald ini sokong Israel. Kalaulah McDonald itu dipunyai oleh orang Islam sekalipun dan syarikat ini menyokong Israel, kita boykot juga. Sebab yang kita boykot bukan sebab dia Yahudi, kita boykot sebab dia sokong Zionis, sokong Israel. Kalau ada syarikat umat Islam yang sokong Israel, kita boykot juga. Kita boykot bukan sebab dia Melayu ke dia Yahudi, tak. Kita bukan agama perkauman, itu kita kena ingat. Jadi apabila kita meletakkan satu sasaran boykot, ianya dah berdasarkan fakta, bukannya berdasarkan kepada suatu tindakan yang tidak berasas. Itu kita kena jelas. Kemudian ada pula orang cakap, tengok ni, ada orang cakap nanti apalah nasib pekerja-pekerja McDonald. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, boykot ini tidak akan menjejaskan. Tak akan menjejaskan. Dia ada 31,000 restoran di seluruh dunia. Tak akan menjejaskan. Kerugian mana-mana outlet akan ditampung oleh outlet yang lain. Satu. Nombor dua, program boykot ni kalau disambut oleh umat Islam di Malaysia ni, yang masih lagi ragu-ragu nak boykot atau tidak, McDonald tidak akan mengalami kerugian. Apa yang dialami oleh McDonald adalah kekurangan dari sudut market share. Kalau sebelum ni 70% rakyat Malaysia makan dekat McDonald, fast food restoran, 70% share. Dengan usaha boykot yang kita lakukan, dia mungkin menurun 60%. Jadi tak usah bimbanglah, pekerja-pekerja McDonald tidak akan kehilangan kerja. Yang kita sasarkan bukan pekerja McDonald tu, yang kita sasarkan McDonald Corporation dekat US tu. Bukannya McDonald yang dekat Malaysia ni, McDonald Corporation dekat US. Tetapi kita nak sarankan bagi pekerja-pekerja McDonald dan siapa-siapa sahaja yang ada saham di McDonald, jalan keluar. Dr. Yusof Qaradawi telah mengeluarkan satu fatwa bagi mereka yang bekerja dalam suasana yang tidak Islami ataupun tidak syariah compliant. Maka dia kata jangan berhenti. Jangan berhenti. Kerana jika dia berhenti, dia akan kehilangan punca pendapatan dan itulah merupakan fitnah besar. Dia ada diri dia untuk dia sara, ada keluarga untuk dia sara. Apatah lagi kalau dia ada anak-anak untuk dia sara. Kalau dia berhenti, itu merupakan satu fitnah yang besar. Apa yang dia perlu lakukan? Bermulalah berikhtiar untuk mencari pekerjaan alternatif. Dan Dr. Yusof Qaradawi kata jangan berhenti sehingga kamu dapat kerja alternatif yang gajinya sama ataupun lebih baik. Tengok rahmatnya Islam. Siapa pula kata kita dengki dekat pekerja McDonald? Dengki lah tu. Bukan dengki. Kita nak bagi satu jalan keluar. Dan kita kena ingat, bila kita boykot McDonald ni, tujuannya bukan supaya McDonald tutup kedai. Bukan. Kita nak McDonald ubah polisi itu. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam InMice, website InMice 2012, dan tuan-tuan bandingkan dengan 2011, ada syarikat-syarikat yang diboykot pada tahun 2011 dikeluarkan. Kerana apa? Mereka sudah ubah polisi. Contohnya Nike, dah ubah polisi. Sarali, dah ubah polisi. Jadi dikeluarkan daripada senarai boykot. Itu tujuan boykot. Hari ini kita kena jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu idea yang kesan. Ronald McDonald menyerang Gaza.
Ya ni tuan-tuan puan-puan boleh pergi ni dekat Jewish United Fund ni, tengok JUF has opened a special Israel Terror Relief Fund with 1 million already allocated to relief efforts on the ground. Israel needs your help. Saya ingat siapa-siapa yang masih nak mengunjungi restoran McDonald, tak payah pergi lah, terus pergi dekat website ni, terus masukkan duit. Saya ingat lebih baik lah, lebih baik. Dan ada pula orang kata McDonald dekat Malaysia ni tak ada kena-mengena dengan McDonald US. Ya. Tuan-tuan cuba bagi tahu saya, bisnes model apa yang McDonald pakai? Dia bagi kita pakai dia punya lambang, dia punya logo, lepas tu dia tak kenakan apa-apa bayaran. Oh, sangat bagus bisnes model ni. Saya nak buka lah nasi lemak McDonald. Tengok McDonald saman saya ke tidak? Siapa kata McDonald yang ada, dia adalah sebuah anak syarikat sebenarnya. McDonald Malaysia is owned by McDonald Corporation US. Is owned. Bila kita kata own bermakna dia ada equity. Bila dia ada equity bermakna dia kena iuran. Bila dia ada equity berarti dia akan ambil profit. Jangan kata tidak menyumbang kepada McDonald Corporation. Ini antara poin-poin yang saya rasa kita kena jelaskan. Ini tuan-tuan boleh tengok ni. McDonald Corporation, Sarani Corporation pada tahun lepas memang ada dalam senarai, tapi tahun ini sudah dikeluarkan. Tengok tu. As of December 2009, McDonald's Malaysia has 194 restaurants located nationwide, serving 10 million customers a month and expanding at the rate of 15 to 20 restaurants annually. McDonald's Malaysia is fully owned by McDonald's Corporation US, and the restaurants throughout Malaysia are either operated by GARSB, sebuah syarikat yang dinyatakan kat sini, Golden Arches Restaurant Sendirian. Berarti equity. The largest, the majority shareholder adalah Golden Arches Restaurant, merupakan anak syarikat kepada McDonald Corporation US. Kemudian pula syarikat-syarikat yang memberi sumbangan kepada musuh-musuh Islam, maka tidak boleh kita melabur. Faham? Jadi kena tengok adakah McDonald tu dia memberi saham, memberi keuntungannya untuk memberi bantuan kepada musuh Islam. Apa yang datang kepada kita, McD ni memberi sumbangan kepada Israel dalam peperangan dengan Palestin. Batu ulama larang kita melabur. Kalau masuk, kerana tak ada jual air kedai lain, minum air sikit-sikit sudah. Sebab dia haram bukan atas dasar zat, benda-benda tak sembelih. Haram atas zat, maknanya dia baik ataupun beri sumbangan kepada negara kafir yang memusuhi umat Islam. Jamaah atau persatuan atau negeri yang sedang menzalimi umat Islam, maka hukumnya haram lagi kita maknanya bermuamalat dengan mereka pada perkara-perkara yang tidak menjadi keperluan yang sangat penting. Sebab tu dalam kes barangan jualan yang boykot ni, kalau kes senjata tak apa, umat negara Islam masih lagi boleh membeli senjata, peluru dan sebagainya daripada negara-negara barat yang baik dengan Yahudi. Sebab senjata benda yang penting. Nampak? Tapi kalau benda-benda makan dan sebagainya, benda ni kalau kita tak makan McD, takkan demam kita. Tak makan McD tak pecah perut. Jadi kalau bila sementara difatwakan dengan haram kita beramalat, maka kita berhentilah. Kita lawanlah dengan cara mengurangkan bantu mereka dengan melariskan perniagaan mereka. Terang sangat dah. Maknanya menyebelahi kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah.
Nah, sebab yang jadi kita tak terasa apa-apa sebab kita Islam kita sempit. Kalau Islam kita luah, kita akan terasa hati. Islam yang sebenarnya gini, bila orang Yahudi tembak anak orang Palestin, kita rasa sama macam tembak anak kita. Itu Islam yang diajar oleh Rasulullah. Faham lagi? Tapi kita tak rasa gitu. Bila kita tengok dalam TV, dalam internet, orang Palestin kena bom, pecah perut, pecah kepala, orang Syria kena zalim, kita tak nampak kita nampak itu orang Palestin, itu orang Syria. Yang paling baik pun, oh siang, jahat sungguh Israel ni. Islam tak begitu. Islam nak nampak bila kena tu budak, anak kita sama. Kerana mereka seagama dan dialah saudara kita. Nah, jadi kalau berasa benda lagu tu, tak akan berlaku lagi masalah boikot seperti ini. Sebab apa? Sebab kalau orang yang bunuh, orang yang menyeluahi, orang yang bunuh anak kita, dia buat jamuan dan sebagainya, kita pergi makan tak jamuan tu? Tak lah. Benda tu tak ada rasa. Lepas tu berjayanya musuh-musuh Islam, dia pecah belahkan hati-hati kita, perasaan kita, bukan saja negara kita. Dulu negara Islam adalah satu, sekarang dia buat dengan ada sepadang, ada visa, ada pasport, ada visa, ada pasport, jadi terasing. Mesir masuk Jordan J, orang Jordan masuk ke Mesir, kena tangkap pun kena J dan sebagainya. Padahal dia satu negeri asal dalam Islam. Jadi orang putih dia kecil-kecilkan negara, patubuh punya presiden ni menteri, banyak jenis ketua, makin lemah. Dan kita sendiri pun perasaan tak ada rasa sama dengan orang Palestin. Bila orang bom Palestin, kita tak rasa orang bom Kuala Lumpur. Bila Israel tahu, bila mana di bom Idlib, maknanya di apa benda ni, Damaskus dan sebagainya di Syria, kita tak rasa orang bom Gombak, orang bom Sentul dan sebagainya. Pasal kita rasa itu negeri yang jauh. Islam ajar semua negeri umat Islam tanah kita, semua anak orang Islam anak kita, maka perasaan kita sedih sama dengan bapak dia yang sedih. Jadi kalau begitu, tak payah umum boikot, memang kita sendiri akan boikot mana-mana orang yang bersekongkol dengan melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Apakah wajib boikot jenama barat penyumbang pada dia ni seperti Pizza Hut, McDonald, KFC, Burger King, barangan lain dan sebagainya? Macam-macam pendapat ulama masalah boikot ni, adakah wajib ke, lagu mana ke, haram ke, lagu mana ke. Jadi kita buat khulasah daripada pendapat yang begitu ramai, daripada fatwa-fatwa mutaakhir. Kalau yang menolong secara langsung akan tentera Israel haram. Faham? Macam Coca-Cola tu menolong secara langsung. Kalau tidak secara langsung, mereka tak balas dengan Israel. Mereka baik dengan ini tapi tidak menyerang negeri umat Islam. Waktu makruh kita gunakan produk mereka. Umat Islam sekarang tak ambil berat tentang aurat laki-laki perempuan. Tolong terangkan aurat laki-laki perempuan, dan azab tak tutup aurat. Nak terang panjang lebar tak payahlah. Dia siapa masa lagi, dia siapa bab aurat. Nampak? Lepas dah bab aurat asyik kita berkenang. Jadi kita ni di rumah tak boleh pakai dua pendek depan anak-anak. Faham? Jadi nak luar kau payah dalam rumah ni. Dah mak kembar katung, peha nampak dia anak. Anak lelaki kita kata 5, mak tu baik daripada beli air tawa saja, faham? Dah tawa daripada atas ni dada siapa ke peha. Haram duk tunjukkan anak lelaki. Anak puang boleh tengok tak? Anak boleh tengok mak pusat sampai ke lutut, dada tak apa. Ayah anak boleh tengok pusat sampai ke lutut juga. Ni ayah suruh dalam je, tak ting lah rumah. Anak dia buat kerja sekolah, ayah lalu suruh dalam je, ting. Tanya, mana sekejap bayar? Suruh dalam saja ayah. Bodoh. Adik pula cuitkan abang, undertaker. Dah macam mana kita nak jaga aurat dalam masyarakat? Di rumah kita tak reti bahasa dah. Kita pakai kain selok-selok nak buat guna tu. Ni seluar pendek tu dalam rumah. Hak duduk hostel, IPT, kolej pun duduk ramai-ramai. Lu dalam haji di mari-mari. Jadi macam Jepun, askar Jepun. Tak ada agama. Dia tak apa, lelaki sama lelaki tak apa. Tak apa dia ajar pun tak apa. Mana ada ulama ajar lelaki-lelaki boleh tak ada. Yang tak apa kita ni isteri kita. Faham?
baru tak apa. Ujung rambut sampai ujung kaki. Kau long, boleh tengok habis. Depan belakang set mirror bumper boleh tengok habis. Saya kerja sebuah syarikat yang melakukan produk yang diboikot oleh boikot kerana menyokong Israel. Adakah saya dikira bersekongkol dengan Israel? Apakah hukum memboikot produk-produk Israel? Jawabnya ada dua jenis boikot. Yang pertama, boikot yang wajib, semua umat Islam kena taat belaka. Seperti syarikat-syarikat yang secara langsung memberi sumbangan kepada Israel untuk perjuangan orang Israel, nampak, menghapuskan umat Islam. Boikot tu wajib, nampak. Semua orang kena serta, siapa yang tidak ambil serta berdosa besar. Faham? Contohnya syarikat-syarikat yang memberi sumbangan kepada tentera Israel untuk membeli peluru dan seumpamanya. Adapun syarikat-syarikat yang bukan beri sumbangan kepada Israel, tetapi mereka tidak berbalah dengan Israel. Seperti syarikat negara-negara putih, dia tak baik dengan Israel tapi tak balah lah. Ni diharuskan pada syarak. Adapun yang maknanya menyokong Israel, nampak, di dalam makna peperangan dengan orang Islam, tetapi tidak memberi sumbangan kepada tentera-tentera Israel, maka hukumnya sebaik-baiknya kita boikot juga. Kata seorang ulama, makruh kita guna barangan ini. Jadi nak tengok dulu syarikat awak ni syarikat mana. Takut kena syarikat awak beri sumbangan secara direct kepada tentera Israel, daripada keuntungan syarikat, hak tu wajib berhenti kerja serta-merta. Faham? Soalan seterusnya. Saya merupakan peminat KFC. Adakah halal untuk makan di KFC? Sebab ada dengar orang kata yang KFC tidak sembelih dengan cara Islam. Setakat ni hak di Terengganu ini mengikut Islamik lah, boleh makan. Dan maknanya franchise, maknanya hak penjualan KFC sekarang ni telah dipunyai oleh orang-orang Islam, yang memegang saham terbesar, orang Islam Melaka dah sekarang KFC. Hak dulu berlaku masalah sembelih dengan cara karang waktu yang dipertikaikan tentang sah atau tidak sah. Jadi kalau hak belah Terengganu ni memang daripada ayam yang halal, tapi kalau hak belah Kuala Lumpur jadi masalah. Kuala Lumpur masalah, bukan KFC saja, pasar-pasar biasa pun masalah juga, kedai-kedai makan biasa pun masalah. Ada ambil orang Cina, ada ambil dengan orang Islam. Jadi Kuala Lumpur ni masalah sikit, di Johor, di Ipoh, di Pulau Pinang. Pak kita alhamdulillah, walaupun KFC tapi ambil ayam yang mana sah mengikut syarak. Memang gitulah. Bagaimana pula dengan McDonald? Adakah makanan yang halal untuk dimakan? Begitu jugalah McDonald di negeri Terengganu dan Kelantan. Sebab di Kuantan masalah dah berlakunya sembelih yang tidak betul. Di Terengganu ni orang Islam tukang sembelih. Pusat penyembelihan orang Islam. Kalau belah luar pusat penyembelihan hak orang kafir, pekerja orang Islam, seluar pendek mainan buat ekor tukang sembelih. Jadi masalah. Kita masalah kalau dia buat biskut dia tahan ni main sembelih. Biskut tak apa, tak sarak sembelih. Apa hukum berlakon dengan memegang watak Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Haram menurut setengah ulama. Tak boleh pegang watak Nabi. Nabi-Nabi ni tak boleh kita lakon pegang watak dia. Siapa dia nak pegang watak Nabi? Muka aus teseng dah. Nabi-Nabi ni orang yang tercantik pada zaman ni. Kalau Nabi Musa dia paling handsome dalam zaman ni. Kalau Nabi Yusuf dia paling lawa pada zaman ni. Dan nak buat muka siapa? Lepas tu nak jadi Nabi, nak seolah dia tu Nabi, tak boleh. Nak cakap skrip seolah dia Nabi, tak boleh, haram. Jadi lakon cerita Nabi tak apa, jangan ada Nabi dalam cerita tu. Nampak? Ada hanya cerita mulut orang yang Nabi bini tu boleh. Jangan mari Nabi cokoh mari. Tahu Nabi mari? Nampak? Tak meletung Nabi. Tak boleh, haram. Dikenal pastilah agama Kristian Yahudi, difahaman mereka menyeru agama memerangi negara Islam. Benarkah ini berlaku? Bagaimana ia menghadapi mulai saat ini? Jawabnya, Islam ini satu, yang lain semua musuh belaka. Faham? Kerana mereka kufur kepada Allah.
Ingat orang kafir, jenis kafir apa pun, innal ladzina kafaru, nampak, orang-orang yang kufur kepada Allah, min ahlil kitab wal musyrikin, sama ada Yahudi atau Nasara atau sembah berhala. Nampak? Mereka ini finnar, duduk di dalam api neraka. Faham? Jenis ahli neraka. Tengok orang kafir ahli neraka. Kena ingat, ini kalau mati kafir ahli neraka. Maka semua sebenarnya bukan kawan bagi Islam. Cuma yang paling musuh kepada Islam al-Yahudi. Yahudi paling musuh. Kerana Yahudi dia nak meretah dunia. Faham? Dia nak meretah dunia. Order baru dunia. Macam-macam dia buat. Serang Iraq, serang Afghanistan, serang. Sekarang di Afghanistan, negeri Islam sedang dikepung oleh tentera salib. Dia panggil NATO. Kalau dia buat tentera Kristian, kita berasa. Dia buat NATO, kita tak berasa. Kita faham bodoh sama. Nah, ini tembok-tembok kena mujahidin. Mujahidin orang Islam. Nah, dia guna atas nama NATO. Sampai bila kita nak sedar? Tak sedar lah pasal duk tengok drama sama. Jadi pening gitu. Jadi Yahudi ni cerdik. Dari zaman dulu menipu semua Nabi. Lenih pun dia cerdik. Dia gunakan untuk serang orang Islam, dia guna Kristian. Dia guna NATO. Dia guna tentera mereka. Dia yang tukang suruh. Nampak? Inilah. Sebab itulah kita mulai sekarang lagi kita wajib kena bersatu. Nak bersatu boleh. Duduk di depan ulama-ulama, duduk sarah tafsir, sarah Quran, sarah hadis, baru otak kita bersih. Lagi kita duduk pakai fikiran sendiri, lagi itulah bercabang-cabang, akhirnya tidak bersatu. Nampak?